Sikit. Zul, slide. Lagu negaraku kot. Lagu negaraku. Baiklah, kita akan mulakan majlis sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mohon perhatian, majlis akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Sila pastikan semua mikrofon telah disenyapkan atau dipadamkan dan tuan-puan telah pun bersama-sama di dalam aplikasi Google Meet ini. Semoga sama-sama kita memberi kerjasama agar majlis pada hari ini berjalan lancar dan sempurna, insya-Allah. Untuk makluman, sebelum kita memulakan majlis, tuan-puan bolehlah melihat di ruang sembang ataupun chat untuk mengisi link kehadiran serta sijil kehadiran Mesyuarat Agung PIBG pada hari ini. Seterusnya, sama-sama kita berdiri tegak bagi menyanyikan lagu negaraku, lagu negeri Selangor dan lagu sekolah.
Dah habis narko. Terima kasih Tuan Puan serta para hadirin di atas nyanyian lagu sebentar tadi. Baiklah, semuanya dapat diharapkan dapat bersedia dengan mesyuarat agung PIBG pada hari ini. Untuk makluman pada yang baru sahaja masuk, Tuan Puan bolehlah melihat di ruang sembang ataupun chat untuk mengisi link kehadiran serta sijil kehadiran mesyuarat agung PIBG pada hari ini. Pembuka kata lidah bicara, izinkan saya mulakan acara. Semoga majlis disambut ceria. Kompang bergema pusaka bangsa dipalu oleh si anak muda. Hadir tuan meriah suasana, kami menyambut penuh gembira. Yang berbahagia Encik Ahmad Jailani bin Mahtar yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Lembah Beringin. Yang berusaha Encik Samsudin bin Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lembah Beringin. Yang dihormati Encik Hamberi bin Mahad, Naib Yang di-Pertua PIBG SK Lembah Beringin. Yang berusaha Puan Faranina binti Saleh, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Pendidikan Khas dan Pemulihan. Yang berusaha Puan Hajah Nurliza binti Nurdin, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Yang berusaha Tuan Haji Makno bin Mat Isa, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang berusaha Encik Muhammad Khairi bin Jaya, Guru Penolong Kanan Core Curriculum. Barisan ahli-ahli jawatan kuasa PIBG, para guru dan para ibu bapa yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Para hadirin yang dihormati, alhamdulillah dipanjatkan kesyukuran kerana dengan izin serta limpah rahmatnya kita diberikan kekuatan untuk berhimpun secara alamaya dalam mesyuarat agung PIBG kali ke-18 bagi tahun 2021. Semoga majlis ini menjadi bertambah meriah, penuh cemerlang dan membawa makna kepada kita semua. Pastinya pertemuan pada hari ini bertujuan untuk bertukar pandangan dan pemikiran membina ke arah membantu pihak sekolah dalam meningkatkan potensi anak-anak kita khususnya dalam bidang akademik dan dunia pendidikan, seterusnya menjulang nama SK Lembah Beringin sama ada di bidang kurikulum, core curriculum maupun sasiah belajar. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat, tali perkasa, 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Bagi memberkati dan memuliakan majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan, memohon keberkatan ilahi agar segala urusan mendapat rahmatnya. Untuk itu, majlis dengan hormatnya menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Fazli bin Ahmad bagi memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi keredaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami berkumpul untuk bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran di dalam mesyuarat agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Lembah Beringin pada tahun ini. Allahumma ya mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami, sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang, sekolah yang disegani dan dihormati, sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar
yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Allahumma ya qawiyyu ya aziz ya fa'alun lima yurid. Perbaikilah segala kesilapan kami. Jernihkanlah hubungan antara kami. Jinakkan dan lembutkanlah hati-hati kami. Dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa keselamatan dan keharmonian dalam menyelesaikan masalah yang timbul di antara pihak pentadbir, guru-guru dan juga ibu bapa penjaga sekolah ini. Allahumma ya muhaiminu ya raqib ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Fazli bin Ahmad atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita sentiasa dirahmati Allah hingga ke penghujungnya. Hadirin yang dihormati sekalian, saya akan bacakan agenda Mesyuarat Agung PIBG kali ke-18 SK Lembah Beringin pada hari ini. Yang pertama, kita akan mulakan dengan ucapan penasihat daripada Tuan Guru Besar. Seterusnya, ucapan pengurusi dari Yang di-Pertua PIBG. Yang ketiga, membentang dan mengesahkan minit Mesyuarat Agung tahun yang lalu. Yang keempat, membentang dan menerima laporan tahunan. Yang kelima, membahas usul jika ada. Yang keenam, pemilihan jawatan kuasa PIBG dan juru audit dalaman bagi tahun berkenaan. Yang ketujuh, hal-hal lain serta ucapan penangguhan. Baiklah. Meneruskan acara, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Samsudin bin Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lembah Beringin untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis mempersilakan. Terima kasih pengacara majlis Puan Saidah Nafisah binti Suroso. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Encik Ahmad Jalani bin Makhtar, Yang di-Pertua PIBG SK Lembah Beringin. Yang seterusnya Encik Hambari bin Mahat NYDP PIBG Lembah Beringin. Yang berusaha Puan Faranina binti Saleh selaku penolong PPD Unit Pendidikan Khas dan Pemulihan. Yang berusaha penolong kanan pentadbiran Puan Hajah Noriza binti Nordin.
Tuan Haji Maknur bin Mak Isa, Yang Berusaha Encik Muhammad Khairi bin Jaya, seterusnya barisan ahli jawatan kuasa PIBG bagi sesi 2019-2020, para guru dan para ibu bapa yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izinnya kita dapat berkumpul secara maya bagi Mesyuarat Agung PIBG SK Lembah Beringin ini kali ke-18 pada tahun ini. Sesungguhnya jauh di sudut hati saya sebenarnya mengimpikan mesyuarat ini dilakukan secara bersemuka. Namun apakan daya, pandemik COVID menjadi kekangan bukan sahaja kepada kita, bahkan kepada masyarakat seluruh dunia. Hadirin sekalian, kita perlu akur kepada prosedur operasi standard yang ditetapkan demi memastikan kita kembali ke dalam norma yang biasa. Walau bagaimanapun, di sini saya ucapkan terima kasih kepada semua yang membantu, khususnya kepada barisan pentadbir SK Lembah Beringin, AJK, PIBG yang memastikan guru-guru serta warga kerja di SK Lembah Beringin tetap melaksanakan tugas khususnya secara online seperti PDPR. Hadirin hadirat sekalian, saya pasti ibu bapa banyak bertanya tentang keselamatan anak-anak di sekolah, keselamatan guru, dan anak-anak sepatutnya sentiasa menjadi keutamaan dan menjadi agenda utama juga pada pihak sekolah dalam memastikan semua SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dipatuhi. Kami yakin dengan kerjasama ibu bapa, guru, anak-anak yang mematuhi SOP yang telah dikeluarkan, insya-Allah anak-anak kita akan hadir ke sekolah dan balik dalam keadaan yang selamat. Dalam hal ini, saya dan semua guru-guru mengharapkan ibu bapa dan penjaga dapat memastikan bahawa anak-anak yang sihat sahaja akan dihantar ke sekolah. Mana yang ada bergejala tu eloklah direhatkan di rumah. Alhamdulillah juga masa terus berlalu tanpa kita sedar. Ada kecemerlangan dan kejayaan yang kita dapat miliki dalam bidang akademik maupun kurikulum. Kejayaan dan kecemerlangan ini menggambarkan usaha guru-guru yang tidak pernah putus asa dalam mendidik anak-anak. Kejayaan atau pencapaian ini menggambarkan usaha dan kerjasama yang terjalin kukuh antara guru-guru dan ibu bapa selama ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam usaha kita menjana kecemerlangan, pihak PIBG sentiasa menyokong pihak sekolah dalam mengadakan pelbagai aktiviti. Pihak PIBG, khususnya ibu bapa, sebenarnya banyak memberi sumbangan dalam bentuk kewangan, selain daripada yuran sumbangan. Ada juga yang menyumbang dari segi tenaga, idea atau sebagainya. Sumbangan yang PIBG berikan ini untuk kita semua, insya-Allah. Untuk itu saya menyuruh juga kepada ibu bapa agar terus menyumbang kepada tabung PIBG untuk kita terus sama-sama menjana dan merancang pelbagai aktiviti yang akan menyumbang kepada kecemerlangan anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Ibu bapa yang dihormati sekalian, kecemerlangan sekolah bukan sahaja bergantung kepada hebatnya guru mengajar, pakarnya pihak pentadbir mengurus sekolah. Malah ia perlu seiring dengan komitmen ibu bapa. Kita tidak boleh lepas tangan menyerahkan bulat-bulat urusan mendidik anak-anak kepada pihak sekolah. Jika pihak sekolah mengambil tahu tentang tindak tanduk anak-anak dari sekecil-kecil salah laku, umpamanya lah seperti datang lewat dan sebesar-besar masalah seperti merosakkan harta sekolah, itu menggambarkan kecanaan guru-guru dan pihak sekolah terhadap anak-anak. Pesanlah
kepada anak-anak untuk sentiasa menjaga harta sekolah seperti menjaga harta benda di rumah sendiri. Hadirin hadirat sekalian, sempena mesyuarat PIBG kali ini, marilah kita menggunakan pendekatan musyawarah jika timbul sebarang masalah atau salah faham sesama kita. Masalah disiplin dan tingkah laku anak-anak perlu ditangani bersama. Masalah ponteng yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab, khususnya ketika bersemuka nanti, mestilah diambil tindakan segera. Janganlah kita biarkan anak-anak kita tidak hadir tanpa sebab. Para guru sebenarnya akan berasa bangga jika ibu bapa sentiasa mengambil berat dengan disiplin anak-anak yang belajar di sekolah. Di dalam slide yang saya kongsikan ini, ya tuan-puan, ya, di sini boleh dirumuskan bahawa PDPR yang berlaku bermula daripada Januari, 20 Januari ya, hingga 28 Februari, yang mana selepas itu kita ada bersemuka lebih kurang dalam 3 bulan, ya. Bermula bulan Mac hinggalah bulan Mei. Dalam lebih kurang tak silap tarikhnya dalam 5 Mei, ya. Dan masa 6 Mei kita kena PDPR semula, ya. Dan sampailah sekarang ini, ya. Dan kita sekarang masih berada di fasa 2. InsyaAllah pada 4 hari bulan Oktober ini, ya, pelajar PPKI akan mula bersekolah secara bersemuka. Jadi saya mengharapkan kerjasama semua, insya-Allah. Dan insya-Allah kita sama-sama doakanlah semoga kita akan berubah fasa demi fasa dan kita kembali kepada waktu yang normal balik, ya. Dan saya suka nak bagi rumusan pada slide ini, ya. Yang pertama, saya dapat lihat setiap penjaga mewakili guru, ya, memang banyak pengorbanannya menjadi peneman setia kepada anak-anak. Tak kurang daripada 11 subjek bagi tahap 1, ya, dan 15 subjek bagi tahap 2. Bayangkan kalau ada 2 orang anak saja, guru, ibu bapa terpaksa mewakili tak kurang daripada 26 subjek untuk mengajar anak-anak masing-masing, ya. Kalau ada dibantu oleh guru, alhamdulillah. Kalau tak dibantu, maknanya ibu bapa kena cuba berbantu juga, ya, dengan apa cara sekalipun. Tapi setakat ni kita lihat memang ibu bapa, ya, beri kerjasama yang baik. Ya, saya ucap terima kasih pada itu, ya. Yang kedua, cabaran teknologi maya lah, ya. Untuk makluman, alhamdulillah lah, ya. Di saat ini kita mampu mempunyai peranti, ya. Tetapi sebenarnya tak semua orang, ya, mampu seperti kita. Ada di kalangan kita yang ada peranti mungkin yang dah lama, ya, yang kurang teknologinya, yang mana banyak perkara yang tak dapat nak dibuat, ya. Contohnya Gmeet atau sebagainya, atau nak buat nak masuk GC pun tak dapat lepas, ya. Jadi cabaran teknologi maya ni saya lihat memang, saya akuilah memang ada berlaku di kalangan ibu bapa kita, dan kalaulah dapat PIBG sama-sama bantu, itulah yang terbaiklah. Dan kalau kita tak dapat bantu, mungkin kita boleh cari orang luar yang boleh bantu. Okey. Dan yang ketiga, cabaran buat guru lah, ya. Di mana persediaan pengajaran berbentuk digital memang kena disediakan oleh guru, ya. Dalam pada yang sama, guru sendiri tidak ada kepuasan dalam mengajar. Ya, bayangkan tuan-puan nak mengajar tetapi anak muridnya tak dapat nak disentuh, tak dapat nak disapa, tak dapat nak ditegur, ya. Seperti mana bersemuka, ya. Jadi sebenarnya kepuasan mengajar itu sebenarnya memang takkan puaslah, ya. Di sini sebenarnya rumusan yang saya dapat lihat. Dan mungkin selepas slide ini, Cikgu Rizal, boleh ke alih slide Cikgu Rizal? Ini adalah cadangan, ya, daripada kementerian, ya, bagi murid prasekolah khususnya, ya, yang mana cabarannya ialah murid-murid, ya, akan diajar nanti pada tahun 1 nanti, yang mana adalah perkara-perkara yang dicadangkan dalam program transisi. Begitu juga adanya nanti berlaku ketika dalam tahun 1 hingga tahun 6
penjajaran kurikulum. Ya. Sebab tu tuan-puan, penjajaran kurikulum berlaku dan dengan adanya saya dimaklumkan ya, sekolah kita terpaksa dilanjutkan sampai bulan 3. Mudah-mudahan penjajaran itu tidaklah sampai menidakkan hak anak tuan-puan mendapat ilmu yang sama seperti murid-murid sebelum ini. Jadi akhir kata ya, sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa yang hadir dalam majlis hari ini. Ya, kehadiran para ibu bapa sebenarnya menggambarkan kesungguhan dan komitmen dalam meningkatkan kecemerlangan anak-anak dalam masa hadapan. Pantun dari saya insya-Allah. Cantiknya sungguh puteri Melaram sambil menyanyi di tepi telaga. Kasihnya ayah siang dan malam, kasihnya ibu sampai ke syurga. Jambu masam dicicah kicap, kait seraga pakai galah. Hidup ini hanya sekejap, pengajaran yang baik jangan diubah. Sekian dulu ya dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam muafakat. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan berbanyak terima kasih kepada yang berusaha Encik Samsudin bin Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lebah Beringin atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Kini tiba dan waktunya majlis mempersilakan yang berbahagia Encik Ahmad Jalaini bin Mahtar yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Lebah Beringin memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Mesyuarat Agung PIBG kali ke-18 tahun 2021-2022. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih moderator majlis Ustazah Syahidah Nafisah Suroso. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Encik Samsudin bin Ahmad, Guru Besar SKLB. Yang berbahagia Encik Hambri bin Mahad, NYDP PIBG SKLB. Yang berusaha Puan Faranina binti Saleh, PPPD Pendidikan Khas dan Pemilihan. Yang berusaha guru-guru penolong kanan, Puan Hajah Noliza binti Nordin. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nur bin Mat Isa. Yang berusaha Encik Muhammad Khairi bin Jaya, Barisan Ahli-Ahli Jawatan Kuasa PIBG sesi 2019-2020. Para guru dan para ibu bapa yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita dapat bertemu di pagi ini di alam maya dengan norma baru. Dan terima kasih saya ucapkan kepada kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama bermesyuarat membincangkan apa-apa isu untuk kepentingan anak-anak kita dan juga pihak sekolah. Sebelum saya melangkah lebih jauh, izinkan saya merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru besar, guru-guru penolong kanan, para guru, staf sokongan, EJK PIBG dan semua ibu bapa penjaga kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk menerajui PIBG SKLB sesi 2019-2020. Tanpa sokongan dan kerjasama daripada semua pihak adalah sukar untuk menjayakan apa-apa program. Okay. And kita sedia maklum pembentukan PIBG untuk menjadi pemangkin permuafakatan antara pihak sekolah, guru-guru, ibu bapa untuk membina kesefahaman bagi meningkat mutu pengajaran guru-guru dan pembelajaran anak-anak murid. Kedua ibu bapa serta komuniti setempat dapat terlibat sama untuk memajukan pembelajaran anak-anak murid. Dan kita sedia maklum PIBG sebagai pelengkap bersama KPM dan seterusnya PIBG sentiasa mematuhi batasan kuasa yang termaktub. Dengan keadaan sekarang ini,
cabaran besar yang kita sama-sama hadapi, sama ada dari pentadbiran sekolah, guru-guru, ibu bapa penjaga dan anak-anak murid khususnya. Guru besar sudah bercakap tentang masalah-masalah dengan capaian internet rendah atau setengah-setengah tempat tiada internet langsung dan setengahnya tidak mampu untuk mendapat perkhidmatan internet. Gadget yang diperlukan tidak semua ibu bapa penjaga mampu menyediakannya. Dan bagi pihak guru-guru, bagaimana hendak menilaikan kerja-kerja yang dibuat oleh anak-anak murid. Belum lagi berkaitan kemampuan ibu bapa mengambil alih sesetengah peranan guru-guru dan lain-lain cabaran. Dan saya harap kita dapat sama-sama berbincang, mencetuskan idea-idea untuk kebaikan anak-anak kita. Untuk tidak melengahkan masa, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-18 tahun 2021-2022. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis ini dengan rasa terhutang budi dan kasih merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Encik Ahmad Jailani bin Mahtar, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru kerana sudi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis pada hari ini. Untuk makluman pada yang baru sahaja masuk, tuan-puan bolehlah melihat di ruang sembang atau chat untuk mengisi link kehadiran serta sijil kehadiran Mesyuarat Agung PIBG pada hari ini. Baiklah, seterusnya para hadirin diminta untuk terus berada di hadapan skrin untuk menyaksikan tayangan tentang aktiviti yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021 di SK Lembah Beringin. Dipersilakan. Sound. Tak dengar muzik, Cikgu Zul. Aktiviti-aktiviti sebenarnya ada dalam Padlet juga ya.
Tak apalah kalau tak ada sound, kita tunjukkan saja. Inilah gambar mesyuarat kita pada tahun 2019 tuan-puan. Ini masa bulan Mac hari tu. Di sinilah kita makan ya. Di dalam kelas ya. Di sini kehadiran yang pertama ya, polis hadir ya untuk memantau kehadiran. Kita ada bilik isolasi ya, khas untuk murid-murid yang ada bergejala. Dan alhamdulillah kita ada dapat menyumbang jugalah ya pada anak-anak yang nak ke universiti atau APT. Hari pertama kita, inilah gambarnya. Murid-murid kena masuk dalam kelas ya. Sebelum tu dia kena basuh tangan. Dan alhamdulillah singki tu berada di luar setiap kelas, tuan-puan. Inilah keadaannya guru-guru ya. Setiap kali mengajar, dia kena pakai mask kalau nak menghampiri pada murid. Dan alhamdulillah ya untuk tuan-puan ya, kita ada SKLB on air ya. Alhamdulillah setiap kelas adanya TV yang mana daripada pejabat kita akan pastikan setiap kelas akan dapat lihat apa yang kita persembahkan. Alhamdulillah juga kita ada dapat bimbingan ya daripada PPD. Ini masa SOP belum ketat tuan-puan ya. Sebab tu tak pakai mask tu betul ya. Okey. Tahun 2021 ya. Inilah gambaran dalam masa 3 bulan. Daripada bulan Mac, 1 Mac hinggalah 5 Mei. Lebih kuranglah gambarnya begini. Pembongkaran nilam, ya, nadi ilmu dalam amalan membaca. Kita terpaksa buat secara online juga. Kita ada juga lakukan kursus kepimpinan ya, pada ketua kelas dan pengawas. Kita ada pelancaran program membaca. Alhamdulillah kita dapat menyambut ya, sambutan Hari Guru tempoh hari dengan secara online dan maya juga. Dan ada juga murid-murid ya, bapa yang menyertai, dan alhamdulillah kita ada membaca ya, Yasin ya secara online ya untuk program khatam Al-Quran ya. Dan alhamdulillah tahun ni juga saya dikejutkanlah. Ada yang meraihkan saya sempena lahir saya ucap terima kasih pada yang berkenaan. Ni tahun pertama lah saya dapat macam ni ya. Okey. Seterusnya program Jom Membaca 10 Minit, anjuran daripada kita punya pusat sumber kita. Adanya berlaku program best hari solat tuan-puan. Anak-anak tuan-puan juga terlibat kan. Dan baru ni ada pelancaran bulan kemerdekaan tingkat sekolah yang mana pelancaran ini akan ada majlis penutupnya kalau tak salah Isnin minggu depan ya. Dan terima kasih. Itulah dia kekangan kita tuan-puan. Kita buat slide ni siap ada muzik background ya. Tapi ya, atas kekangan ya, di lain kali kita akan tambah baik ya. Di mana kita kena jadikan PowerPoint ini dalam bentuk video ya, baru kita paparkan nanti. Upload dekat YouTube baru kita paparkan. Okey. Saya serah balik pada moderator. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar Encik Samsudin bin Ahmad di atas penerangan tayangan sebentar tadi. Untuk makluman, tayangan montaj sebentar tadi di bawah pelaksanaan Puan Nazirah binti Suhaidi. Baiklah, para hadirin sekalian, seterusnya kita ke pembentangan. Oleh itu, saya menjemput Setiausaha PIBG SK Lembah Beringin Encik Hafizuddin bin Zuhaidi
untuk membentangkan minit mesyuarat agung 2021. Dengan ini, majlis mempersilakan. Terima kasih saudari moderator. Yang berusaha Encik Samsudin bin Ahmad, Guru Besar SK Lembah Beringin. Yang dihormati Encik Ahmad Jailani bin Makhtar, yang di-Pertua PIBG SK Lembah Beringin, Encik Hamri bin Mahad, Naib yang di-Pertua PIBG SK Lembah Beringin. Yang berusaha Puan Faranina binti Saleh, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Pendidikan Khas dan Pemulihan. Yang berusaha barisan-barisan pentadbir, barisan ahli-ahli jawatankuasa PIBG, para guru dan para ibu bapa yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di sini saya akan membentangkan minit mesyuarat agung PIBG kali ke-17 bagi tahun 2020. Di sini ibu bapa boleh tengok satu persatu paparan yang dipaparkan. Okey, seterusnya. Sekiranya tiada sebarang pindaan, minit mesyuarat ini akan diterima dengan sebulat suara. Okey, tiada pindaan ya daripada ibu bapa. Okey, minit mesyuarat ni diterima tanpa pindaan dengan sebulat suara. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada paparan maklum balas mesyuarat. Ibu bapa boleh merujuk pada paparan. Okey, paparan pertama, muka surat 3 para 3.3.1. Kelas taekwondo telah ada dan dijalankan di kolej pada jam 8.15 pagi sehingga 9.40 pagi. Tindakan penolong kanan co-curriculum, maklum balas tidak perlu dilaksanakan di sekolah. Muka surat 3 para 4.4.1.1. Encik Hamri bin Mahad memberi cadangan pembelian buku kerja tambahan. Ibu bapa perlu beli sendiri supaya resit pembelian boleh disimpan untuk pelepasan cukai. Tindakan penolakan hak Dewan Murid. Tujuan pihak sekolah membuat pembelian terus buku kerja untuk memudahkan ibu bapa dan penjaga. Muka surat 3 para 4.4.1.2. Encik Hamri bin Mahad memberi cadangan supaya kertas ujian dan peperiksaan diberi semula kepada murid-murid dan minta ibu bapa tanda tangan. Tindakan penolakan pentadbiran telah dan memang dilaksanakan. Muka surat 3 para 4.4.1.3. Encik Hamri bin Mahad memberi cadangan kepada sekolah supaya mengadakan aktiviti yang bermanfaat untuk murid pada akhir tahun. Setiap aktiviti perlu ada pemantauan oleh guru-guru. Tindakan penolakan pentadbiran, penolakan hak Dewan Murid. Setiap tahun memang ada program pasca akademik atau UPSR. Muka surat 3 para 4.4.1.4. Encik Hamri bin Mahad memberi cadangan supaya sekolah memberi CJ kecemerlangan atau anugerah kecemerlangan sukan kepada murid dan kurangkan pemberian hadiah untuk mengurangkan kos. Tindakan penolong kanan co-curriculum, pihak sekolah akan mengeluarkan CJ kecemerlangan
di peringkat sekolah dan hadiah iringan akan disediakan juga sekiranya ada peruntukan. Seterusnya, muka surat 4. Para 4.4.1.5, Encik Hamri bin Mahat memberi cadangan supaya murid mencatat kerja sekolah dalam buku MyMath dan ibu bapa perlu menyemak buku tersebut serta pastikan anak-anak membuat kerja sekolah. Tindakan guru besar, memang ia sepatutnya berlaku sebegitu, murid-murid masih baru untuk menyesuaikan diri. Muka surat 4, para 4.4.1.6. Encik Hamri bin Mahat mencadangkan sekolah sediakan kotak simpanan buku untuk kurangkan beban beg sekolah murid. Tindakan guru besar, Encik Samsudin bin Ahmad menyatakan mana-mana kelas yang bersetuju untuk menyediakan kotak simpanan buku boleh sediakan. Seluruh kelas perlu bertanggungjawab jika berlaku kehilangan. Muka surat 4, para 4.4.1.7, Encik Hamri bin Mahat menawarkan diri untuk menjadi jurulatih sukan olahraga sekolah. Tindakan Encik Hamri, pihak sekolah sangat mengalu-alukan usaha ibu bapa untuk memberi sumbangan tenaga dan kepakaran. Muka surat 4, para 4.2. Puan Jaswati bin Ismail mencadangkan kutipan RM50 sebulan untuk aktiviti murid-murid tahun 6. Puan Mazurah binti Abdul Majid menyokong cadangan Puan Jaswati binti Ismail. Tindakan penolakanan pentadbiran, cuma 3 orang murid membuat pembayaran dan telah dikembalikan berikutan UPSR dibatalkan. Muka surat 4, para 4.3. Puan Rashidah binti Muhammad Nur mencadangkan tambahan sumbangan PIBG sebanyak RM10 untuk Hari Anugerah Sukan Sekolah, menjadikan jumlah sumbangan PIBG sebanyak RM50. Puan Rozilawati binti Syahrudin menyokong cadangan Puan Rashidah binti Muhammad Nur. Tindakan setiausaha PIBG, sumbangan tambahan yang dicadangkan telah mendapat kelulusan daripada pendaftar persatuan dan ia sedang berkuat kuasa. Seterusnya, muka surat 4, para 4.4, Encik Hamdan bin Mat mencadangkan penambahbaikan tandas murid supaya bersih dan ceria. Tindakan guru besar, peruntukan sekolah untuk baik kulit amat terhad dan perlu kepada bantuan pihak luar. Setakat ini, pekerja pembersihan sentiasa bertugas untuk membersihkan tandas murid sebanyak 2 kali sehari. Muka surat 4, para 4.5, Encik Ahmad Riza bin Ayub mencadangkan pihak sekolah supaya mengadakan program pembangunan bola sepak sekolah. Tindakan penolakan co-curriculum, murid yang sedikit dan tidak dapat dilaksanakan. Muka surat 4, para 4.6, Puan Siti Aisyah binti Abdullah mencadangkan pemakaian tudung berwarna hitam ketika waktu sukan atau pendidikan jasmani. Tindakan penolakan co-curriculum, tidak dibenarkan. Tudung mesti berwarna putih untuk waktu sukan atau pendidikan jasmani. Okey. Sekian sahaja saya bentangkan maklum balas minit mesyuarat agung yang lalu. Saya serahkan kembali majlis kepada saudari moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Hafizuddin bin Zuhaidi, Setiausaha PIBG SK Lembah Beringin di atas pembentangan minit mesyuarat agung tahun yang lalu. Baiklah, bagi meneruskan acara, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Maknur bin Mat Isa, Bendahari PIBG Sekolah Kebangsaan Lembah Beringin untuk membentangkan laporan kewangan sesi 2020 pada 2020. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada
Puan Moderator pada pagi ini, Ustazah Nafisah, yang berusaha YDP PIBG, NYDP PIBG, Guru Besar, Puan Paranina, GPK Kurikulum, GPK Co-Kurikulum, Barisan Jawatankuasa, Barisan Guru-Guru dan Ibu Bapa yang hadir pada hari ini. Okey. Saya terus kepada pembentangan kewangan 2020. Okey, dengan ini saya bendahari bagi tahun 2020, iaitu saya membentangkan penyata kewangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru bagi tempoh 1 Januari 2019 hingga 31 Disember 2020. Dan untuk makluman, daripada kewangan tersebut, ada beberapa perkara daripada pendapatan itu belum diselesaikan, iaitu yang pertama, iaitu untuk COVID-19, iaitu RM733. Untuk pendapatan yang keempat, kemudian daripada kelab rukun negara, iaitu 500, sumbangan tahun 6, 550, dan lebihan daripada TV, pembelian TV abad 21, iaitu RM1,000. Jadi jumlah yang belum diselesaikan bagi tahun 2020 iaitu RM2,793. Dan baki di bank sehingga 31 Disember 2020 iaitu RM10,197.18. Jadi bila ditolak yang belum diselesaikan, baki akhir yang akan diuruskan nanti iaitu RM7,404.18. Jadi untuk makluman untuk baki di akhir di bank itu kita belum selesaikan RM2,793 saja. Jadi lebihan itu adalah kewangan PIBG yang sebenarnya. Itu untuk makluman saja. Jadi saya harap kira-kira penyata kewangan Persatuan Ibu Bapa 2020 ini dapat diterima. Jadi itu saja dari saya. Jadi saya kembali kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Mak Nur bin Mat Isa, Bendahari PIBG SK Lembah Beringin di atas pembentangan laporan kewangan sesi 2021. Baiklah, seterusnya kita ke pembentangan barisan EJK PIBG SK Lembah Beringin. Dengan ini saya menjemput Encik Samsudin bin Ahmad untuk membentangkan dan pembentangan barisan EJK PIBG SK Lembah Beringin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh terus slide yang baru. Pelan-pelan ya Zizul. Okey, stop. Itulah tuan-puan ya. Bila kita dalam keadaan pandemik, hanya 3 bulan bersua muka dengan murid, dengan tuan-puan sepanjang masa kita berada di alam maya. Inilah yang boleh saya laporkan bagi pihak pengurusan SK Lembah Beringin, yang mana alhamdulillah pada tahun ini untuk makluman tuan-tuan dari segi pengurusan sekolah, kami dalam usaha untuk mendapatkan guru baru yang mana memang ada kekosongan seorang guru. Alhamdulillah pada tahun ini dapat dipenuhi oleh cikgu atau Puan Nazirah binti Suhaidi. Beliau sebelum ini mengajar di Sarawak dan kebetulan pasangan hidupnya, suaminya mengajar di sini. Dan beliau baru saja berpindah ke sini dan dapat menjawat ataupun bertukar tempat mengajarnya di SK Lembah Beringin. Baik. Untuk makluman juga untuk makluman tuan-puan dalam pengurusan sekolah untuk kaki tangan, pihak sekolah sedang mengusahakan mendapatkan pembantu pengurusan murid PPKI. Saya rasa Puan Faranina yang ada di sini sudah maklum. Dan insya-Allah
kalau tak salah dalam bulan Oktober ni ya, kalau ada ya, kita akan dapatlah seorang PPM PPKI tetapi dalam bentuk kontrak ya. Kontrak ni maknanya sementara tetapi tetap dibayar oleh kementerian ya. Tak apalah, sekurang-kurangnya ada dahulu ya. Saya ucap terima kasih pada Puan Farah Nina ya kerana cuba membantu sebaik mungkin selaku mak angkat sekolah kita ya di SK Lembah Beringin. Mudah-mudahan dengan itu pengajaran dan pembelajaran PPKI lepas ni lebih upgrade sedikit lah daripada yang selama ini sebab ada bantuan daripada pembantu pengurusan murid. Okey, seterusnya untuk makluman tuan-puan ya, kita sentiasa cakna dan kita sentiasa up to date berkenaan dengan SOP COVID SK Lembah Beringin. Dan untuk makluman juga ya, semalam kita dah diberi taklimat bagaimana pengurusan pembukaan sekolah ya bagi sesi yang akan datang ini bermula daripada 4 Oktober ini dan seterusnya juga dikongsikan bagaimana SOP COVID ya bila mana nanti sekolah berada pada fasa 3 dan fasa 4 lah ya di negeri kita ini ya, di negeri Selangor. Jadi apa pun saya mengharapkanlah ya untuk semua warga ibu bapa mematuhi SOP COVID yang kita sediakan ya. Kita akan beri kongsi, insya-Allah kita ada penataran nanti ya. Sebenarnya dalam hari ini juga saya ingin kongsikan jugalah ya beberapa perkara berkenaan SOP COVID ya. Yang mana ya kita minta jasa baik ya ibu bapa pastikan ya anak-anak yang tidak ada bergejala, tidak ada ya masalah kesihatan ketika nak menghantar mereka ke sekolah. Ya, kesian ya murid-murid. Kalau kita dapati murid-murid itu ada bergejala atau simptom, kita terpaksa asingkan dia di sekolah ini, ya, di bilik isolasi. Dan yang lebih sedih lagi, kita tak boleh terus hantar dia melainkan ibu bapa sendiri yang hantar. Ya. Ibu bayangkan ya tuan-puan, memang dah berlaku pun ada setengahnya dalam ketika di rumah dia sihat. Tapi bila sampai kat sekolah, jelas yang dia tu adanya simptom-simptom, ada gejala, demam atau sebagainya. Jadi nak tak nak ya kita terpaksa bukan kurung lah. Maknanya asingkan dia di bilik isolasi. Ya. Dan untuk makluman juga saya difahamkan sekolah SK Lembah Beringin juga akan dipantau oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dalam masa terdekat ini untuk melihat modus operandi ya, ataupun apa sahaja kita punya langkah-langkah untuk menguatkuasakan SOP COVID yang sedia ada. Ya. Saya harap sangat kerjasama daripada semua ya untuk sama-sama kita ya hadapi ya PDPR ataupun kita punya bersemuka nantilah ya jika kita dibenarkan. Ya, buat masa ni hanya murid-murid PPKI ya akan mula bersekolah. InsyaAllah pada fasa 3 nanti semua murid akan bersekolah tetapi fasa demi fasa. Ya, dia biasanya akan bermula daripada murid pra. Lepas tu 2-3 hari selepas tu barulah murid-murid lain ya. Kita akan beri makluman sedikit masa lagi ya. Okey, seterusnya untuk makluman tuan-puan juga bagi pengurusan sekolah, kita sudah memastikan dan ada juga yang masih lagi ada 1 suntikan vaksin sekurang-kurangnya ya. Tetapi kalau 1 suntikan vaksin kita terpaksa beri tahu pada warga yang berkenaan ya, warga kerja yang berkenaan, dia tidak boleh maknanya bergaul ya ataupun berinteraksi dengan guru-guru lain ataupun pekerja-pekerja lain seperti mana yang biasa, iaitu jarak 1 meter. Ya, kita kalau ada yang tak ada ambil vaksin ya, sebenarnya saya difahamkan sekurang-kurangnya 1.5 meter di jarak dia. Dan alhamdulillah ya, di sekolah SK Lembah Beringin tidak ada guru yang tak ambil vaksin ya. Berbanding ada sekolah lain yang saya difahamkan di Bandar Baru Batan Kali ke mana ke ya. Kalau tuan-puan nak tahu ada 6 orang guru yang tak nak ambil vaksin ya. Kesian sekolah tu ya. Macam mana nak nguruskan guru-guru yang tak nak ambil vaksin ya. Okey. Seterusnya alhamdulillah insya-Allah ya dalam masa terdekat ini kita akan pastikan ya kelas-kelas akan bersedia ya untuk pembelajaran dan pengajaran ya. Yang mana kita khususkan juga ya kepada kelas PPKI lah khususnya, dan kelas-kelas lain pun kita on the way lah ya. InsyaAllah.
Dan untuk makluman, projek pada tahun ini sebenarnya yang dirancang ya, ialah kita nak mendapatkan TV LED 60 inci bagi pusat sumber sekolah. Tapi setakat ini tak apalah ya. Kita melihat masih lagi dalam proses permohonan dan saya dipahamkan ada dah menyumbang ya daripada ya orang kenamaan juga ya, saya dipahamkan tapi tak banyaklah, dalam 1,500 ya. Macam mana yang benda hari kongsikan tadi. Okey, seterusnya Zul. Okey, dari segi kurikulum ya tuan-puan, PDPR ya, guru dan PBD murid. Ini yang kita lihat yang berlaku dalam kurikulum. Alhamdulillah ya, dalam sekolah SK Lembah Beringin yang sekarang ini ada 20 guru yang melaksanakan PDPR bagi 157 orang murid yang ada ya, termasuklah prasekolah. Dan inilah pengalaman baharu ya daripada tahun lepas sampai tahun ini, yang mana kita kena gunakan sistem maya lah ya, PDPR ini. Selama ni ya, saya suka kongsikan bahawa ya, guru-guru sebenarnya tak pernah pun dikongsikan pendekatan metod pengajaran sebegini di maktab pun ya, tak pernah ya. Jadi alhamdulillah lah dengan adanya pandemik ini ya, guru-guru belajar bersama ya, bersama-sama saya pun belajar macam mana kita nak buat PDPR ni. Dan bila belajar, saya akuilah memang ada banyak kekurangan di sana sini ya. Jadi untuk itu saya mewakili pihak sekolah merakamkan mohon ya, ampun maaf lah atas segala kekurangan ya. Kita sama-sama belajar dan alhamdulillah sambutan ibu bapa semua baik ya. Dan kalau ada masalah pun benda tu kecil-kecil saja dan kita boleh bawa bincang. Ya, alhamdulillah dalam PBD ya, yang ada sebenarnya sebelum ni pentaksiran kita hanya boleh berlaku dalam bilik kelas. Sebab tu namanya pentaksiran bilik darjah, PBD. Ya. Dia tak sebut pun pentaksiran di alam maya, tak ada. Ya, tetapi sebenarnya PBD ni pihak atasan minta kita laksanakan juga dengan apa cara sekalipun. Maknanya kalau tuan-tuan kena anggap macam inilah. Kami umpama doktor yang mana pesakit-pesakit berada di alam maya, kami kena pastikan penyakit pesakit itu dapat diubati. Tuan-tuan cuba bayangkanlah. Dan kami risau ya, bila mana kita bagi ubat, pesakit yang dapat ubat tu tak dapat ubat sepertinya. Agak-agak jadi macam mana, kan? Jadi itu yang berlaku selama ini dan saya bertekad ya dan bercakap dengan semua guru-guru, pastikan apabila sahaja bersemuka ya, kita akan buat ujian saringan balik dan kita akan melihat macam mana tahap kompetensi ataupun tahap kualiti pendidikan murid-murid ini sebenarnya di sekolah nanti. Jadi di situ nanti kami akan nilai balik, kami akan reshuffle balik apa tindakan-tindakan yang kita perlu lakukan dan insya-Allah kita akan laksanakanlah tindakan sewajarnya lah ya. Dan untuk makluman juga, alhamdulillah ya, kementerian dia cakna juga tentang perkembangan kurikulum murid-murid anak-anak kita ini yang banyak kekurangannya. Dia tambah lagi 3 bulan pada tahun depan hinggalah 2022. Okey terus. Alhamdulillah juga untuk co-curriculum tuan-puan ya. Co-curriculum ya, seperti mana tadi ada dikongsikan aktiviti-aktiviti co-curriculum ya. Dan dalam Padlet yang tuan-puan boleh lihat sebenarnya ada dikongsikan juga tentang pelibatan murid dalam co-curriculum. Antaranya ya, ada kejuaraan catur daerah, kejuaraan catur peringkat negeri kebangsaan ya, ada TKRS ya, ada juga sekarang ni dianjurkan virtual run ya, berlari di alam maya. Oh Allah, macam mana pun tak tahulah tuan-puan ya. Berlari di alam maya. Dia gunakan aplikasi Strava yang mana kalau nak masuk kena download aplikasi itu dalam telefon. Di mana murid tu berlari, dia kena pastikan online internet tu dengan telefonnya, dia akan bawa telefon tu, nanti aplikasi tu akan baca ukuran perjalanan lariannya itu dan dia akan ada laporannya, jaraknya, lajunya macam mana. Kalaulah kata telefon tu diikat pada seekor anjing, maka anjing tu laju macam mana, lagi hebat anjing itu ya. Jadi itu anjing ya. Jadi janganlah tukar-tukar pula nanti
nak test pula bawa letak telefon tu kat kuda ke atau sebagainya, ya. Dia mesti orang itu, ya. Itu saya bagi idea lah, ya. Manalah tahu, ya, nak test, nak tengok macam mana hebatnya dia punya, ya, program aplikasi Strava tu menilai kelajuan, ya, kita. Tapi yang penting ni kita lah. Dan saya difahamkan biasanya veteran ni kalau dia menang, dia nak tengok rakaman. Kalau boleh ada rakaman dia berlari. Ada orang tengok dia belakang, tengok dia berlari. Dia bukan senang-senang kita nak laporkan dalam program aplikasi Strava itu saja, ya. Jadi sebenarnya kita tak boleh nak tipu sebenarnya di situ. Okey. Untuk program PHSK dan kurikulum ni sebenarnya bukan semua murid terlibat, ya tuan-puan. Kita sebenarnya khususkan program ini kepada tahap 2. Bermula daripada tahun 3, 4, 5 dan 6. Ya. Dan memang kita tak dapat nafikan lah program kita semua sekarang ini adalah berlaku secara maya walaupun kadang-kadang kita dalam ketika bersemuka. Ya? Sebab kita tak boleh banyak bergerak. Duduklah dalam kelas itu daripada mula kelas sampai ke kurikulum. Semua duduk dalam kelas sahaja. Ya? Dan Alhamdulillah dengan adanya sumbangan TV yang sebelum ini dalam setiap kelas memang banyak membantu. Saya memang menghargai sangat-sangat sumbangan TV yang dah ada. Ya? Moga-moga TV yang ada tu jangan rosak je. Ya? Doakan ya tuan-puan. Okey. Dan daripada kurikulum, ya, dalam tahun ini mereka ada permintaan sebenarnya. Ya? Mereka nak dapatkan tilam lompat tinggi. Tilam lompat tinggi ni nilainya saya tengok dekat dalam, ya, apa ni, Shopee, ataupun selain daripada Shopee tu banyak lagi yang lain, harga dia memang agak mahal lah. Dalam 4K atau sebagainya. Tak apalah. Itu kita punya angan-angan dan kita impian kita. Kalau nanti bersemuka boleh gunakan waktu sukan nanti. Ya. Jadi mudah-mudahan ya, bila kita dah niat, kita dah nampak apa yang kita nak, kita boleh fokus macam mana kita nak dapatkannya. At least lah ya pada tahun ini. Okey. Seterusnya yang keempat Zul. Kita harapkan lepas ni aktiviti maya dapat dimantapkan lagi. Okey, yang keempat daripada hal ehwal murid, ya. Yang pasti dalam hal ehwal murid yang paling utama ialah tentang psikologi murid, ya. Dan kita lihat macam mana kes murid cicir, ya. Untuk makluman tuan-puan, saya difahamkan ya, kalau dulu bahasa bersemuka disebut murid cicir ni murid ponteng. Tetapi kalau ketika ini PDPR, dia tak sebut ponteng tuan-puan. Disebut murid tidak ikut. Murid tidak ikut kelas. Ya? Jadi kena faham murid cicir itu dalam PDPR lain, dalam bersemuka lain. Ya? Jadi tuan-puan kena faham yang mana murid cicir ini dianggap sebagai dululah salah satu disiplin murid. Ya? Tapi kita melihat benda ni sebenarnya ada banyak tafsiran lain bila PDPR ni. Ada kemungkinan sebenarnya disiplin murid itu dah baik. Tetapi oleh kerana kekangan daripada ibu bapa ya nak mengongsikan peranti atau sebagainya, datanya tak ada atau macam-macam lagi gangguan-gangguan, ya, berkongsi peranti dengan adik-beradik yang lain atau sebagainya, memang kita dapat lihat kadang-kadang tercicir. Dia bukan sengaja cicir tapi tercicir. Jadi kita cuba kalau boleh parent ya, saya alhamdulillah ada banyak parent tu dia laporkan segera. Tuan, ya, guru, ya, bagi tahu cikgu, anak saya memang minggu ni memang tak dapat sertai sebab saya sibuk sepanjang minggu. At least dia bagi tahu. Alhamdulillah. Ya, ada ibu bapa yang bagi tahu. Maknanya dia bukan sengaja nak mencicirkan anaknya, ya. Tapi tak boleh nak buat macam mana. Dan pihak sekolah juga memang tak dapat nak bantu. Tuan-tuan cuba bayang ya, sekarang ni kalau murid-murid di IPT atau sebagainya, mereka dapat bantuan. Itu pun dapat bantuan tu mungkin dia dapat bantuan atas mereka memohon lah. Ya, IPT yang sebelum ni yang saya dapat tahu, untuk satu hari disumbangkan oleh kementerian 1 gig. Itu yang pelajar IPT. IPT tu mungkin tak ramai kot. Ya. Tapi kalau dalam satu Malaysia ni yang belajar di sekolah rendah dan sekolah menengah, kalau dia nak bagi juga memang banyak lah. Data untuk belajar di IPT 1 gig satu hari tuan-tuan. 1 gigabyte yang ukurannya. 1 gigabyte tu bersamaan dengan 1000 megabyte. 1000 megabyte tu darab lagi. Kalau untuk kilobyte lagi besar lah. Ya? Tapi nilainya sama lah tadi. Ya? Okey.
Yang kita risau dengan murid cicir itu, alhamdulillah ya, cikgu-cikgu lah kita minta ya kerja-kerja harian murid dapat dikongsikan juga dengan kita kongsikan modul pembelajaran secara hard copy. Ya. Dan insya-Allah saya difahamkan kita sedang merancang mana-mana mungkinlah kita nak ajak juga PIBG ya, bersama-sama kita buat singgah maya pada ibu bapa yang ada masalah. Kita mungkin buat singgah maya, kita buat sedikit grup WhatsApp, kita akan buat video call ataupun voice call. Semua AJK yang ada dalam kumpulan dalam tu, kita akan sama-sama berinteraksi dengan ibu bapa yang ada masalah ni. Apa yang kita boleh bantu? Nak pergi rumah memang tak boleh tuan-puan. Tapi mungkin kita boleh singgah maya nanti. Ini dalam rancangan kita lah. Dan alhamdulillah untuk pendaftaran murid pura tahun 1 dan tahun 1 setakat ini sedang diusahakan. Sedang diusahakan. Kalau ada apa-apa berkaitan dengan isu dan pencapaian sekolah ni boleh bagi tahu. Dan saya rasa itu saja daripada saya untuk isu dan pencapaian SK Lembah Beringin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Samsudin bin Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lembah Beringin di atas pembentangan isu dan pencapaian SK Lembah Beringin sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita ke slot membahas usul. Dengan ini saya menjemput Setiausaha PIBG Sekolah Kebangsaan Lembah Beringin Encik Hafizuddin bin Zuhaidi untuk membahaskan usul jika ada. Majlis mempersilakan. Terima kasih saudari moderator. Untuk mesyuarat agung PIBG kali ke-18 hari ini, kita menyediakan borang usul dan cadangan. Pihak sekolah telah menerima beberapa cadangan penambahbaikan. Antaranya ialah daripada Puan Nur Zaihan binti Bukhari. Antara cadangannya ialah merangka sistem PDPR yang lebih efektif bagi semua pelajar, terutamanya yang tidak berkemampuan, dan juga bagi mengurangkan peruntukan masa yang diambil oleh ibu bapa yang bekerja dalam menguruskan anak-anak ketika dalam waktu bekerja. Jawapan, akan diusahakan selepas ini jika kelas Google Meet ada rakaman yang dimuat naik dalam GC atau cikgu mata pelajaran akan disediakan modul sebagai alternatif bagi yang tidak dapat mengikuti PDPR at the real time. Murid boleh laksanakan bila-bila masa yang sesuai dan guru juga akan cuba bersedia untuk membantu bila diperlukan. Cadangan kedua, menambah baik SOP sekolah dalam menguruskan wabak COVID-19 ini dan membuat perancangan yang teliti berkaitan keselamatan pelajar dan guru di sekolah. Ini akan membantu pihak sekolah dalam menguruskan risiko-risiko yang bakal dihadapi dan membuat persediaan awal sekiranya sekolah akan dibuka. Terima kasih. Jawapan, setakat ini pihak sekolah membuat tindakan sebaik mungkin dalam melaksanakan SOP di sekolah. Semua aktiviti termasuk aktiviti co-kurikulum dijalankan di dalam kelas sahaja melainkan waktu pendidikan jasmani kesihatan. Semua merujuk kepada situasi fasa PKP yang ditentukan oleh MKN dan arahan KPM. Seterusnya cadangan daripada Encik Muhammad Rafiza bin Abdul Rahman, pembelian pen digital untuk murid-murid membuat homework penulisan di rumah. Jawapan, cadangan akan diperhalusi di peringkat AJK PIBG merujuk kepada peluang dan kekuatan AJK PIBG yang akan dibentuk. Dan akhir sekali daripada Encik Hamdan bin Mat, PIBG membantu pihak sekolah memperkasakan PDPR kepada semua murid. Jawapan, ahli PIBG yang berhasrat untuk membantu memperkasakan PDPR SKLB amatlah dialu-alukan. Cadangan yang spesifik diperlukan bagi membuat tindakan yang bersesuaian. Sekian, terima kasih.
Terima kasih diucapkan kepada Encik Hafizuddin bin Zuhaidi, Setiausaha pihak IBG di atas pembentangan bahas usul sebentar tadi. Dengan ini, saya menjemput Encik Ahmad Jailani bin Mahtar untuk membuat pembubaran Ahli Jawatan Kuasa PIBG SK Lembah Beringin sesi 2019 dan 2020. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum. Saya dengan ini terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua AJK yang telah memberi kerjasama serta guru-guru yang telah memberi kerjasama sepanjang saya menjadi YDP untuk sesi tersebut. Dan dengan ini saya membubarkan AJK PIBG SKLB sesi 2019-2020. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmad Jailani di atas pembubaran Ahli Jawatan Kuasa sebentar tadi. Seterusnya, saya menyerahkan majlis kepada Encik Samsudin bin Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lembah Beringin untuk melantik pengurusi sementara bagi pemilihan jawatan kuasa PIBG SK Lembah Beringin. Dengan ini, majlis mempersilakan. Terima kasih Saudara Saidah Nafisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bukan jadi pengurusi sementara ya. Saya membuka ruang ya untuk cadangan, untuk dicadangkan. Mungkin boleh letak dalam ruangan chatting siapa boleh mencadangkan untuk pengurusi sementara ini di ruangan chatting. Saya cadangkan Encik Abdul Rahman. Encik Hamdan Mat mencadangkan Encik Abdul Rahman. Saya sokong. Okey, kalau dah ada sokongan, ada tak bangkangan? Setakat ni saya tengok dalam chatting pun saya sokong ni semua. Ya. Okey. Jadi saya dengan ini saya menyerahkanlah pengurusi sementara ini untuk buat pemilihan jawatan kuasa PIBG SK Lembah Beringin bagi tahun 2021-2022 kepada Encik Abdul Rahman. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Guru Besar Cikgu Samsudin. Terima kasih pengurusi majlis atau moderator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga mengalu-alukan turut bersama dalam alam maya kita iaitu wakil daripada PPD. Yang saya hormati, yang saya kasihi sahabat saya Encik Ahmad Jailani, YDP dan juga tuan-tuan kuasa yang lain dan ibu bapa yang ada di alam maya. Alhamdulillah, saya memanjatkan kesyukuran kerana pada pagi ini kita telah pun menjalankan sesi yang pertama tadi tentang mesyuarat agung PIBG kali ke-18 bagi Sekolah Kebangsaan Lembah Beringin. Kita akan teruskanlah. Jadi saya mohon moderator akan membantu saya untuk meneruskan acara kita iaitu bagi memilih iaitu pelantikan jawatan kuasa PIBG Sekolah Kebangsaan Lembah Beringin bagi sesi 2021 dan 2022. Jadi saya mohon moderator untuk pamerkan sekiranya dah ada pencalonan. Silakan. Saya akan mulakan untuk sharing dulu my link. Okey. Boleh teruskan? Okey, mohon apa ya, boleh tengok my link lah ni. Okey. Boleh dapat. Kalau sekiranya dah ada dalam my link tu, cuba tengok ada pencalonan. Pemilihan pencalonan masih belum dibuat. Maka kita boleh terus kepada pencalonan lah. Kemudian kita akan buat undian. Okey, cadangan yang dipertuan. Saya teruskanlah. Betul. Bagi itu pemilihan pencalonan bagi jawatan yang dipertua. Betul. PIBG Sekolah Kebangsaan Lembah Beringin. Mohon tuan-tuan cadangkan nama. Dipersilakan tuan-tuan. Boleh angkat tangan ya, ataupun bercakap terus, lagi bagus.
Ya, minta perkenalkan diri dan cadangkan. Nama saya Hamdan Limat. Saya mencadangkan Yang di-Pertua kekal pada Encik Ahmad Jalani. Terima kasih. Terima kasih. Sokongan. Okey, saya nampak di sini Encik Adnan menyokong. Minta ICU cantik pencatat. Disokong oleh Encik Adnan dan saya buka lagi untuk penamaan bagi calon jawatan YDP. Silakan tuan-tuan dan puan sekiranya ada. Moderator bantu saya sekiranya ada keluar dalam mesej maklumkan kepada saya. Baik. Okey, kalau sekiranya tidak ada, saya beranggapan hanya satu calon saja bercalon. Saya bagi sampai 5 saat. Kalau sekiranya tidak ada pencalonan, maka kita menganggap itu hanya satu calon tunggal. Okey, baik, saya beranggapan bahawa itu adalah calon tunggal. Jadi pencalonan telah dicadangkan oleh Encik Hamdan dan disokong oleh Encik Adnan. Maka dengan ini kita menerima pencalonan saudara Encik Ahmad Jalani sebagai YDP Sekolah Kebangsaan Lembah Beringin bagi tahun 2021 hingga 2022. Cikgu Samsudin, boleh? Saya lihat tidak ada masalah. Teruskan. Baik, teruskan. Maka terpilih tahniah kepada saudara saya Encik Ahmad Jalani. Kemudian saya teruskan bagi jawatan yang kedua iaitu NYDP yang naib yang di-Pertua PIBG bagi Sekolah Kebangsaan Lembah Beringin bagi tahun 2021 dan 2022. Dipersilakan tuan-tuan dan puan untuk mencalonkan. Ada tak pencalonan? Baik, saya ingin bertanya kepada moderator ataupun IC untuk menjawabkan saya. Encik Hamdan masih ada anak di sekolah ke? Masih, tahun 5. Ada tahun 5. Masih ada. Maka saya sebagai pengisi sementara mencalonkan saudara Hamdan untuk bagi jawatan naib yang di-Pertua. Ada sokongan? Saya sokong. Siapa nama tadi? Maknawi Maisa. Okey, minta catat. Ada juga sokongan daripada Hafizo juga menyokong. Okey, saya buka pencalonan. Encik Adnan mesokong. Encik Ahmad Jalani sokong. Saya cadangkan saudara Ahmad Rizal. Siapa yang mencadangkan itu bagi nama? Nama saya Hamdan, saya mencadangkan Cik Ahmad Rizal. Okey, Ahmad Encik Hamdan Reza. juga Ahmad Rizal. Encik Ahmad Rizal sokong. Ahmad Rizal ya. Ya. Ada sokongan? Ahmad Rizal anak pemuka. Mohon Encik Ahmad Rizal bagi respon, boleh menerima tak pencalonan ini Encik Ahmad Rizal? Mohon Encik Ahmad Rizal. Menerima tak pencalonan ini? Encik Ahmad Rizal. Moderator cek Encik Ahmad Rizal ada online tak? Masih online dengan kita kah? Tak nampak lah nama. Dia tak ada online. So, bila Takut tak dia ada guna dalam takut dia guna Tadi nama ada, lain. tak ada? Aduh. Tak, kita cuma takut dia guna nama lain. Nama Dalam lain. kehadiran ada, dalam kehadiran ada. Yalah, takut dia guna nama lain. Tak apa. Saya minta Encik Ahmad Rizal respon Respon. kepada soalan saya. Adakah menerima pencalonan? Dia dah lah report ada jawab tu. Okey, tak apa. Kalau gitu Saya buat minta cadangan lain. minta Saya cadangan lain. saya cadangkan Ustaz Muhammad Maliki.
Okey, Encik Ahmad. Ustaz Maliki. Encik Ahmad Hamdan mencadangkan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Maliki untuk bagi jawatan NYDP. Minta sokongan. Ada sokongan. Cik Adnan Cik sokong. Adnan, Cik Muhammad Khairi sokong. Okey, saya mohon Al-Fadhil Ustaz Maliki memberi respon pada pencalonan ini. Bersetuju ke Ustaz Maliki? Tak bersetuju. Saya tak dengar? Tak bersetuju. Maka Tuan Tubuh dia tidak bersetuju, maka pencalonan ini kita minta Cik Saudara Hamdan tarik balik kerana kita perlu kepada persetujuan daripada calon. Itu yang baru kita kena ada persetujuan. Kalau dia tak setuju nak macam mana? Okey, saya rasa saya bagi 5 saat untuk pencalonan seterusnya. Sekiranya tidak ada, saya akan mencarakan supaya menerima sebulat suara. Saya bagi 5 saat. Untuk tuan-puan nak melantik siapa, tuan-puan boleh klik show everyone dekat ikon Gmail tu, ada show everyone. Tuan-puan boleh tengok nama-nama yang ada termasuk dalam kita punya ni. Bacalah dia punya apa nama samaran ke apa ke. Kita boleh terimalah sebagai cadangkan. Okey, minta moderator tengok untuk NYDP borang pencalonan ada tak selain daripada Encik Hamdan? Mohon bantu saya. Sebab skrin saya kecil, saya tak dapat tengok. Setakat ni dekat ruangan chatting tidak ada. Tidak ada. Okey, jadi maka tempoh selesai. Saya beranggapan bahawa mesyuarat pada pagi ini telah menerima sebulat suara pencalonan kepada Encik Ahmad Hamdan, Encik Hamdan. Cikgu Samsudin, begitu ya? Setakat ni saya setuju. Terima kasih. Seterusnya, bagi ahli jawatan kuasa dari ibu bapa yang pertama, mohon ahli-ahli mencadangkan bagi jawatan kuasa, ahli jawatan kuasa di kalangan ibu bapa yang pertama. Silakan. Tuan-tuan boleh tengok ya dekat tu. Show everyone tu. Ikon show everyone. Mohon moderator bantu saya sekiranya dah ada pencalonan. Moderator bantu sekiranya dah ada. Saya cadangkan saudara kita, saudara Rash. Okey. Pencalonan dicadangkan oleh Encik Hamdan iaitu saudara Rash. Rash nama penuhnya apa? Rash. Bukan Rash Kembar ke? Tarmarash. Tarmarash. Okey. Sokongan ada? Moderator tadi ada pendapat sokongan tak? Sokong ada. Jadi untuk malam ibu bapa, saudara Rash adalah seorang usahawan. Dia ada kemah sewa. Jadi ke depan nanti bila sekolah perlu kemah, maka itulah tempat kita cari nanti. That's it. Seorang yang pemurah dengan risau, selalu bagi diskaun. Ada cadangan. Okey, saya buka lagi untuk pencalonan yang kedua untuk ibu bapa lagi ya. Saya Ada yang kat tangan. Ada yang kat tangan Cik Rahman. Bukan kita ni. Kita baca dulu untuk ibu bapa dulu. Lepas tu baru kita buat undian satu-satu. Dia agak mana nak bercakap tu. Moderator, boleh tak saya ambilkan semua dulu nama ibu bapa tu dicadangkan. Kemudian baru kita akan buat pengundian bagi selesaikan untuk mungkin dia nak mencadangkan tu. Mungkin dia nak mencadangkan tu. Siapa ya sport division? Sila. Sila. KYUM, silakan. Kita buka mic. Mohon ahli-ahli untuk mencadangkan ahli jawatan kuasa bagi ibu bapa yang kedua pula. Saya mencadangkan Encik Adnan. Ada persetujuan tak? Saya sokong. Alhamdulillah. Saya bangga.
Kita nak 5 orang. 5 orang. Kalau lebih kita baru buat undi. Ya. Sekarang kita ada 2, saudara Rash dengan Encik Adnan. Di dalam chat ada Encik Hamberi. Siapa nama? Encik Hamberi. Encik Hambeli. Cik Amri tak ada anak tu depan tu. Anak dah jenam. Tak, okey. Itu okey. Cik Anan Puan nak Syida buat ada anak lagi tak? Puan Syida. Puan Cik Syida. Anan, kita buat biro mancing lepas ni. Puan Syida ada dalam talian tak? Ada anak lagi tak? Puan Syida. Syida. Nazida daripada kolej. Rafidah. Rashida, sorry. Puan Rashida ada online tak dalam line? Semua pakai lari dah ni. Rashidah atau Syarif? Salah satu lah kan. Encik Syarif. Anak dia masih ada di sekolah? Anak dia 5. Okey, Encik Syarif. Atau Rashidah? Puan Rashidah. Rashidah ada atau Syarif ke? Salah satu lah. Encik Syarif lah. Encik Syarif. Ada tak dalam lain? Puan Falahan mencadangkan. Nur Farhan tadi Tak, Nur Falahan tu cikgu yang mencadangkan. Ada ni. Oh cikgu. Okey. Dicadangkan Puan Nur Zaihan. Nur Zaihan. Sokongan? Ada. Yang ke-5. Yang terakhir. Yang ke-6. Yang ke-6 Cik Hamberi tak boleh tu kan. Dia dah anak Cik Hamberi. Hamberi anak dah jenam. Dah jenam. Maaf mencelah Tuan Pengerusi. Saya minta ada cadangan daripada ibu bapa prasekolah sekali ya. Betul. Cadangan daripada ibu bapa prasekolah untuk AJK. Prasekolah bukan dia ada sendiri ke dia punya? Tak, dia dah lain dah sekarang ni. Okey, kalau gitu boleh bagi cadangan. Cik Anan boleh. Kita bincang nanti Cik Anan. Okey, Cik Anan dia terima tak apa, dia terima tu, dia malu je, tak apa. Cikgu Hafizudin cadangkan. Hafizudin cadangkan seorang. Daripada yang nampak di prasekolah. Yang 5 tahun lah, yang murid 5 tahun. Sebab 6 tahun dah nak masuk tahun 1. Siapa ibu bapa yang muridnya, anaknya tu umur 5 tahun ni. Volunteer boleh tak juga. dicadangkan? Hafizudin, siapa nama-nama yang ni antaranya? Mak bapaknya yang anaknya umur 5 tahun. Saya pun tak pasti sini. Sebab dia tak ada lagi. Ataupun yang ada kakak atau abang yang ada di tahun 1 hingga 6 tu boleh juga. Dia berangkat sekali. Kita nak seorang lagi at least. Saya nak cadangkan untuk wakil pendidikan khas. Wakil PPKI. Boleh? PPKI dia sama dengan perdana, tak apa. Tapi prasekolah ni dia lain sikit. YDP dah ada tu. Okey. Puan Erina Puan Erina Asmawani ada anak 5 tahun 2022. Okey. Okey, sekarang ni saya Erina Asmawani, bukan Arina, Erina. Baik. Okey, saya cuba baca balik Saya baca balik dia punya jawatankuasa daripada bapa Pertama saudara Raj, yang kedua Encik Adnan, yang ketiga Encik Syarif, yang keempat Nur Zaihan dan yang kelima Puan Erina. Betul? Betul. Maka saya mengambil ketetapan bahawa untuk melantik jawatankuasa daripada ibu bapa tadi kita mendapat sedikit kesukaran. Jadi saya mengatakan bahawa pemilihan pencalonan ini diterima sebulat suara. Boleh? Setuju? Setuju. Okey, Cikgu Samsudin itu ya. Setuju Terima kasih, setuju tu. Terima kasih yang setuju. Setuju. Benar sebulat suara, tapi
yang menamakan tadi sebagai yang pencadang kena letakkan nama dia, itu mustahak, pencadang mesti letak. Sokongan pun kita letak nama, tapi untuk ni semua sokongan sebelas suara. Kemudian seterusnya bagi jawatankuasa untuk pemilihan seorang daripada ibu bapa untuk juru audit. Juru audit minta satu. Minta ni Al-Fadhil Ustaz Maliki kot, sebab dia hanya juru audit saja. Boleh kan Ustaz Maliki? Kalau kekal yang lama tu pun boleh juga. Salah seorang. Ikut teruskan. Kalau itu teruskan. Teruskan. Siapa yang lama? Yang lama siapa? Normalina. Normalina. Baik, Normalina. Normalina Muhammad Yusof. Okey, mana ada dicadang dan ada persetujuan, maka kita beranggapan sebelas suara untuk juru audit dari kalangan ibu bapa. Baik, untuk jawatan seterusnya kepada yang tu akan dipilih oleh Cikgu Samsudin, iaitu setiausaha bendahari dan kuasa daripada kalangan guru dan juga audit daripada kalangan guru, itu akan dipilihkan oleh cikgu guru besar kita untuk Cikgu Samsudin. Cikgu Samsudin akan isytiharkan hari ini bukan ataupun kemudian? Boleh isytiharkan hari ini. Okey, silakan. Cikgu Zizal buka slide. Untuk maklumannya, terima kasihlah atas pemilihan jawatankuasa tadi. Nanti kita akan minta lah YDP, PIBG bagi sesi 2021-2022 untuk buat ucapan penangguhan. Ya, sebelum tu saya nak isytiharkan lah bagi pemilihan jawatankuasa AJK PIBG daripada barisan guru. Boleh ke slide seterusnya. Okey. Di sini saya dengan ini pada tarikh 25/9/2021 dengan rendah diri saya mengisytiharkan jawatankuasa PIBG sesi 2021-2022 bagi sekolah SK Lembah Beringin. Inilah dia barisan-barisan gurunya yang mana sisa masih lagi dipangku ataupun dipegang oleh Cikgu Hafizuddin. Manakala pada harinya kita minta jasa baik daripada Puan Nazirah, masih fresh lagi, InsyaAllah di SK Lembah Beringin ini, dan barisan-barisan AJK guru dan juru audit ada di bawah tu. Jadi saya dengan ini diminta diterimalah dalam mesyuarat ini. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Samsudin atas pengumuman pelantikan jawatankuasa dari kalangan guru, dan saya rasa itu selesai saja sudah untuk saya mempengerusikan sementara bagi pelantikan jawatankuasa PIBG Sekolah Kebangsaan Lembah Beringin bagi sesi 2021-2022. Seterusnya saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada barisan yang dilantik sebentar tadi, dan harapan kita akan dapat kita memangkinkan lagi prestasi kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Lembah Beringin dengan kerjasama dengan keadaan yang normal baru kita dalam keadaan COVID masih lagi berluasa. Jadi mohon semua akan berperanan membantu kita mempermudahkan dan mempermudahkan untuk anak-anak kita sendiri bagi pembelajaran mereka bagi tahun ini dan tahun-tahun yang berikutnya lah. Jadi apa yang kita dapat tadi, penerangan dan juga penjelasan daripada pihak sekolah, dan juga semalam juga saya telah hadir taklimat daripada PPD untuk sesi persekolahan yang dibuka. Saya rasa Cikgu Samsudin pun hadir, dah telah pun ada soal jawab dan bermacam-macam telah disampaikan. Jadi mohon supaya kita akan ikut arahan-arahan semasa dan tidak mengambil arahan-arahan daripada pihak-pihak yang tidak berkenaan. Mohon terima kasih. Jadi dengan ini saya mempersilakan dengan rasa hormat dan tahniah serta takzimnya kepada saudara saya Encik Ahmad Jalani untuk memberi ucapan seterusnya untuk menangguhkan mesyuarat PIBG kita. Dipersilakan Tuan. Okey, terima kasih Encik Rahman. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk sekali lagi menerajui PIBG SKLB untuk sesi 2021-2022. Harapan saya agar semua pihak terus memberi sokongan dan kerjasama untuk kita terus memajukan SKLB dan meningkatkan kualiti anak-anak murid dari semua aspek. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, teruskan tanggungjawab.
Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Abdul Rahman selaku pengurusi sementara bagi pemilihan jawatan kuasa PIBG SK Lembah Beringin bagi tahun 2021-2022. Terima kasih juga diucapkan kepada Encik Ahmad Jailani di atas ucapan penangguhan mesyuarat PIBG bagi tahun ini. Tahniah dan syabas diucapkan kepada barisan jawatan kuasa PIBG 2021 dan 2022. Semoga semuanya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Baiklah, seterusnya saya menjemput Encik Samsudin bin Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lembah Beringin untuk menyampaikan hal-hal lain. Dengan ini majlis mempersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daripada saya sebenarnya ringkas saja. Ya, insya-Allah ya pada 1 Oktober nanti ya, sebenarnya saya nak cakap gembira pun tak boleh ya, sebab saya rasa benda ni sedih lah bagi warga SK Lembah Beringin ya. Yang mana kita akan kehilangan lah ataupun kita akan memberi pelepasan dengan kita mendoakanlah kepada Puan Hajah Nurliza binti Nordin ya, akan berlaku persaraan wajib nanti. Persaraan pilihan sebenarnya, tapi kira wajib lah sebab dia dah pilih ya, pada 1 Oktober 2021. Jadi insya-Allah pada hari Jumaat nanti ya, pada 2 suku petang ya, kita akan lancarkan, kita akan raikan majlis beliau ya secara maya insya-Allah ya dalam YouTube. Dan saya mohon ya di kesempatan ini ya, kita akan kongsikanlah ruang-ruang di mana ya mana-mana ibu bapa, mana-mana guru, warga kenalan atau sebagainya pada Puan Hajah Nurliza ya, mungkinlah kalau selama ini memang menghargai, tetapi mungkin ingin lagi menghargai dengan memberi sedikit cendera hati atau tanda-tanda kenang-kenangan kepada beliau atas penghargaan kita ya. Jadi saya dengan ini mencadangkan ya kepada semua yang berkeinginan seperti itu, bolehlah ya menghantar ataupun meletakkan ya apa yang diingin sampaikan itu di pondok pengawal SK Lembah Beringin. Kita akan nanti sediakan satu tempat khas untuk kumpulkanlah apa sahaja cenderamata yang ingin atau kongsikanlah ataupun sekadar sebagai tanda penghargaan saja ya. Kalau sekiranya nak beri duit pun boleh, mungkin nak beli apa-apa tak ada idea, kita akan letak tabung nanti. Kita letak tabung khusus untuk majlis persaraan beliau ya. Setakat ini saya mohon sangat ya, cadangan ini dipertimbangkan dan diterima ya. Okey. Setakat ini boleh ke saya tengok testing? Okey. InsyaAllah, insyaAllah. Okey. Jadi saya nak bagi serangkap pantun pada Puan Hajah Nurliza ni. Boleh ke? Silakan Tuan. Untuk Puan Hajah, tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Terima kasih. Tapi bukan hari ni Tuan, 1 Oktober nanti Tuan. Takut 1 Oktober tu saya ada urusan, bimbang. Terima kasih Cik Rahman. Balasan ditunggu 1 Oktober. Balasan pantun. Boleh. Kena balas pantun tu. Okey, kalau tak ada apa-apa ya, saya mohon sangat minta moderator bagi tahu macam mana nak dapat sijil, lepas tu kita tutuplah ya. Saya ucap terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, saya ucap terima kasih juga pada Cik Rahman, ya, Tuan YDP yang baharu dan semua AJK-AJK-nya ya. Terima kasih kembali, terima kasih kembali. Kain yang carik cuma di hujung, dibuat alas pengelap kendi. Budi yang baik tetap dijunjung, tahun hadapan berjumpa lagi. Ya. InsyaAllah. Ombak itu tidak besar ya, tapi hanya perahu yang kecil. Jadi
kita kena pastikan ya setiap apa yang kita buat ini kita minta dikuatkan iman kita, mudah-mudahan ya semuanya dapat dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkati. Ya. Terima kasih banyak daripada semua. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cik Samsudin bin Ahmad, Guru Besar SK Lembah Beringin di atas ucapan tadi. Baiklah, untuk makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita menyediakan 2 link. Yang pertama ialah link kehadiran. Jika tuan-tuan dan puan-puan belum mengisi kehadiran, jadi boleh ke ruang sembang atau ruang chat untuk mencari link kehadiran dan juga link sijil. Boleh klik di link My Link untuk mencari ruang link sijil. Okey, ada 2 link pada hari ini. Baiklah. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maafkan saya, hadirin sekalian, dengan berakhirnya ucapan itu tadi, maka berakhirlah mesyuarat agung PIBG bagi tahun 2021. Saya mewakili jawatan kuasa pelaksana mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin yang telah menyumbang secara langsung atau secara tidak langsung bagi menjayakan majlis ini. Dengan penuh takzim, majlis turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kerjasama dan keprihatinan para ibu bapa yang sanggup meluangkan masa sehingga majlis ini berjalan dengan lancar. Madah diungkap, santun bicara, pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Kain yang carik cuma di hujung, dibuat alas mengelap kendi. Budi yang baik tetap dijunjung, insya-Allah berjumpa lagi. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Anugerah terhebat untuk aku. Bila memilikimu, aku tidak pernah merasa kurang.